Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi kita sudah mengenali Allah, sifat-sifat dia. Dengan itu kita tahu dia maha besar, maha tinggi, maha luas. Bagaimana dia melihat, mengawasi, mengetahui, mendengar. Macam mana dia zahir batin. Bagaimana dia awal dan akhir. Bagaimana dia tahu selai daun jatuh dalam kegelapan. Kenal sifat-sifat dia. Lepas tu kita dah belajar tentang af'al dia, perbuatan dia yang setentunya dia tidak zalim kerana bila kita mengetahui rahsia dia, maka seperti Imam Ghazali berkata, bila kau kenal diri kau, kau kenal Tuhan kau, kau tidak wujud. Dia yang zahir, dia yang batin. Tak ada lain. Dia saja. Yang zahir pun dia, yang batin pun dia. Kita tahu maksud yang zahir, dan bila terzahir yang batin tidak bercerai dengan yang zahir. Seperti tengok duit siling, kepala bunga tetap juga duit siling. Ya. Jadi dengan kita faham itu, kita tidak wujud, dan semua hak dia, di langit, di bumi, yang gaib, semua hak dia. Kita pun hak dia. Maka kita tidak ada soalan, pertanyaan. Dia buat atas hak dia. Kita tak ada hak untuk bertanya. Dia buat atas hak dia. Kerana itu dia berfirman, aku tidak ditanya. Dia buat atas hak dia. Dan kita tahu juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada dia kepada dia. Dia punya. Kita ni daripada dia dan akan kembali kepada dia. Kita tidak wujud. Kita wujud daripada dia dan kita akan kembali kepada dia seperti air batu di atas lautan. Wujud daripada air lautan akan kembali kepada air lautan. Orang tahu itu air batu atau ais tidak wujud, yang wujud air. Seperti kita tidak tahu yang zahir ini adalah zat berupa yang zahir, berupa kita, berupa haiwan, berupa batu, berupa hujan, air, berupa api dan segala cakrawala, bintang bulan, ini semua zat di sebaliknya. Menyerupa seperti ciptaan-ciptaan ini. Dan zat itu adalah dirupakan oleh yang maha halus. Jadi yang maha halus menyerupa zat, zat menyerupa ciptaan. Zat itulah yang wajib, wujud yang wajib, ciptaan itu wujud yang mungkin. Kerana ciptaan datang daripada zat. Dan wujud yang wajib itu zat, kerana zatlah titik permulaan ciptaan yang lain ataupun yang wajib berwujud. Dan di sebalik ciptaan yang wajib itu, iaitu zat, adalah yang maha halus. Dan kita sudah tahu ni. Yang maha halus menyerupa zat dan menyerupa yang ciptaan yang ada ni. Kita tidak wujud. Itu Hujatul Islam Imam Ghazali menekankan, kita tidak wujud. Semua datang daripada dia, dia kun pada diri dia, terjadi kita semua. Dari sedikit diri dia itu yang halus, dan kita akan kembali kepada yang halus. Itu asal yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Kan? Jadi kita sudah tahu kita tidak wujud, dengan itu apa dia buat atas diri dia, kita tak boleh komen. Tak boleh kita mengata apa-apa pun. Dia buat atas diri dia. Dia buat atas hak dia, hak mutlak dia. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daripada dia kepada dia. Itu hak mutlak dia. Dia buat atas hak dia. Aku yang memiliki apa di langit dan apa di bumi dan yang gaib pun aku yang memiliki. Mutlak. Jadi kita tak boleh komen. Dia buat atas hak dia. Kan? Dia buat atas diri dia, dia buat atas hak dia. Tak boleh komen. Yang zahir pun dia, yang batin pun dia. Justru tu kita redha. Itu yang dia mahu.
Rasulullah berkata, tidak seseorang masuk ke syurga dengan amalan dia, tapi dengan keredaan. Mereka redah padaku, aku redah kepada mereka. Masuklah dalam syurga. Jadi bila kita dah kenal af'al, kita dah kenal sifat-sifat dia, kita dah kenal af'al dia, rahsia dia kita dah tahu. Apa yang tinggal? Ibadah. Itu yang Imam Ghazali berkata, bila mereka sudah mengerti, sudah faham, sudah mencapai ma'rifatullah, yang tinggal mereka memperkemaskan diri mereka untuk beribadah kepada Allah dengan sebaiknya. Jadi itulah firman Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Sudah kenal, yang tinggal kita menyembah dia. Jadi kita tengok syarahan kali tentang ibadah. Nadi ahli sufi. Tadi kita berkata, nak jadi ahli sufi mesti makrifat. Sudah makrifat mesti mau reda. Ini dua. Makrifat kita kenal sifat-sifat dia. Reda kita terima perbuatan dia tanpa sungutan, tanpa rungutan. Kita reda, kita terima kadar dan kadar dia bulat-bulat. Tak ada rungutan, tak ada sungutan. Kita terima. Itulah Islam. Menyerah kepada kadar dan kadar dia. Submission to his will. Itu dia. Dan itu disuruh Rasulullah pertama-tama menyerah diri. Dan kita orang beriman pun disuruh menyerah diri. Kita sudah tahu rahsia dia. Yang wujud hanya dia. Semua hak dia. Kita tak ada apa pun. Kita tak ada bilik apa-apa pun. Kita tidak wujud pun. Sebab kita banyak diam. Dah tahu rahsia diam. Dia suruh kita ibadah, ibadah. Yang tinggal ibadah. Jadi ibadah ahli sufi, pertama-tama nadi ahli sufi. Nadi makna apa tu? Dalam bahasa orang putih, pulse. Apa tu? Denyutan tu. Denyutan ahli sufi ialah zikrullah. Itu nadi ahli sufi. Kita sentiasa zikrullah. Zikrullah kita tak berbunyi, senyap, silencer. Orang ingat kita tidur lah, apalah. Tak. Mataku tutup, mataku tidur, hatiku tidak. Sentiasa ingat dengan Allah. Ini mau latih lah. Lama kelamaan kita boleh ingat. Ingat Allah sentiasa. Terlepas pun kita ingat dia kan. Macam Syarifah, mata dia tutup tapi hati dia ingat Allah kan. Itu dah kan. Ingat. Jadi sentiasa itu dipanggil zikrullah. Inilah nadi ahli sufi. Inilah lilin kita di waktu malam yang gelap. Zikrullah. Zikrullah ni kepada ahli sufi seperti lilin yang menyala di waktu malam yang gelap. Kita sentiasa mau jaga. Ini yang buat iblis syaitan lari daripada kita. Dia tidak suka satu yang bercahaya. Bila kita ingat Allah dalam mindah kita bercahaya. Bercahaya. Itu yang dia tidak suka. Dia lari. Seperti lilin di malam yang gelap. Kalau kita tidak zikrullah, maka jadilah malam itu gelap. Dan dia akan datang menggoda kita. Ya, semua sentiasa zikrullah dalam minda kita. Apa makna zikrullah? Ingat Allah. Zikrullah bukan pegang tasbih. Zikrullah bukan gentil tasbih. Kalau pegang tasbih, gentil tasbih, kita kalah kepada si botak. Si botak punya tasbih macam goli besar. Botak itu, botak yang baju oren kan. Dia punya tasbih, dia tarik begini. Sejengkal dia bertasbih tau. Ni kita menang, kita kecil-kecil, keting. Dia kita boleh menang. Nak lawan tasbih dah kalah dah. Tapi ahli sufi dia tak pakai tasbih. Alhamdulillah tak pernah. Saya belum lihat saya punya jamaah pegang tasbih. Belum pernah. Kan? Pasal apa? Kita tidak pakai ini semua. Kita tasbih, zikrullah mana? Ingat kepada Allah. Ingat tak payah pegang tasbih. Ingat.
Jadi zikrullah mana mana ingat. Zikrullah mana ingat Allah. Dalam bahasa Arab zik, dalam bahasa Melayu ingat. Zikrullah bahasa Arab, bahasa Melayu ingat Allah. Kalau itu Ustaz Abdul Rahman Muhammad dalam buku dia berkata, zikir adalah perkataan Arab yang berarti ingat. Ada kalanya diartikan dengan sebut. Kebanyakannya setiap kali lafaz zikir disebut sama ada dalam Al-Quran atau Al-Hadis, ia lebih bermaksud kepada ingat. Ingat. Itu pasal Rasulullah SAW bersabda pada sahabat, maukah aku ceritakan kamu atau beritahu kamu amalan yang paling tinggi di sisi Allah? Sahabat kata, mau Rasulullah, apa dia? Maka Rasulullah cakap, amal yang paling terbaik dan paling diridai di sisi Allah dan mendapat derajat tinggi, lebih baik dari sedekah emas dan perak, lebih baik daripada jihad, iaitu penggal leher musuh penggal leher kamu itu jihad, lebih daripada jihad. Itulah zikrullah. Jadi zikrullah, ingat kepada Allah ni, dia punya taraf lebih tinggi daripada jihad, lebih tinggi daripada sedekah emas dan perak. Inilah amal yang terbaik dan paling diridai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah berpesan, janganlah kamu memperbanyakkan perkataan tanpa ingat Allah. Kita kat mulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam minda kita nak lepas nak makan roti prata dalam minda kita. Ini apa story dia kan? Malaikat nampak, malaikat ludah hapi kadang-kadang kan. Ini Nabi Isa berkata kita mempermainkan Allah. Pasal Allah boleh lihat isi hati kita. Sini macam kita kata dalam kita cakap isteri kita nama Fatimah, engkaulah buah hati kanda Fatimah, tak ada orang lain. Tapi dalam minda kita fikir, mana Faridah, mana Faridah. Kalau isteri kita nampak dia lempang pelempung dan gigi pasu pun tertelan arwah kan. Tak boleh kan. Jadi mustahak tu mulut sama ini tak sama, tapi lebih mustahak sini. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Apa yang ini tidak disertakan, tidak dikira. Kan? Ini mesti mau ikut ni. Ingat Allah. Kan? Ingat. Tak ingat Allah tak boleh. Rasulullah cakap, jangan memperbanyakkan perkataan Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Hakku. Tarikat. Jangan perbanyakkan perkataan tanpa ingat kepada Allah. Kerana banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah mengeraskan hati. Hati menjadi keras. Kan? Ingat. Kita silencer macam tadi Syarifah. Duduk macam tidur. Dari sini ingat Allah. Kan? Ingat. Ini yang best lah. Macam Azni. Azni pun tunduk gitu. Ingat Allah. Kan? Orang tak tahu. Hanya kita dengan Allah saja. Kita punya pasal lah. Dalam bas kita begini. Ingat Allah. Tengah baring dalam bas. Atau kat rumah kita bersandar. Ingat Allah. Nak tidur. Ingat Allah. Kan? Kat majlis orang kita tunduk. Orang ingat kita tidur. Tidak. Jauh panggang daripada api. Bukan kita tidur. Mataku tidur. Hatiku tidak. Rasulullah bersabda. Hati sentiasa ingat Allah. Kalau kita bercinta, kita asyik ingat dia kekasih kita kan. Asyik ingat. Dah hantar dia balik rumah. Nak jalan balik rumah, masih kat telefon lagi berbual dengan dia. Sampai kat rumah masih. Dah hantar rumah, masih kan. Tak boleh lupa. Allah lagi. Kita mesti latih ingat dia sentiasa. Sehingga Rasulullah bersabda, mataku tidur, hatiku tidak. Siti Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah lupa Allah SWT. Jadi kita mau sentiasa ingat. Bila senang ingat dia. Susah pun ingat dia. Bila ada free time ingat dia. Mau praktis. Latih insyaAllah. Kan? Ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Lelaki dan perempuan yang banyak ingat Allah mendapat keampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya ingat akan Allah adalah lebih
besar keutamaannya dari ibadah-ibadah. Itu yang Rasulullah kata, nak aku beritahu kamu ibadah yang paling tinggi di sisi Allah itu zikrullah. Itu pasal dalam salat pun zikrullah. Dalam salat, tanpa zikrullah, kita salat tak ada zikrullah, Imam Ghazali berkata, neraka will bagi you, neraka will bagi you. Kerana kamu tidak khusyuk dalam sembahyang kamu, neraka will. Lepas tu Allah berfirman, sesudah salat duduk baring berdiri, zikrullah, ingat pada. Lepas tu Allah berfirman, mereka yang tidak dilalaikan oleh jual beli, maksud hidup keseharian dari mengingat dia. Ingat dia. Sahabat-sahabat banyak berkata yang dapat menolong kita banyak di belakang hari ialah zikrullah. Ingat kepada Allah. Jadi zikrullah ni sangat tinggi. Inilah Nadi Ali Sufi. Ini yang kalian saya minta latih sehingga dia sendiri automatically dia sendiri ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bila kita terlepas, terbabas, kita boleh balik ingat dia. Dia tu ingat dia macam kita dapat anak, first time dapat anak. Asyik tak sedap dulu, nak tengok anak, nak peluk anak, sayang anak, asyik ingat anak kan begitu. Begitu kita mesti ada sifat kasih sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dia, ingat. Dan lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak oleh jual beli hidup keseharian, maksud mengingat dia sentiasa dia berdiri, duduk, baring, berjalan, ingat. Minda dia sentiasa ingat Allah. Ingat Allah tak payah tutup mata, kotak langgar lori habis kan. Atau ada lubang jatuh berdebub kan. Tak boleh. Buka mata boleh. Saya berkata-kata dengan kalian, saya masih boleh ingat. Tak ada. Kita mesti latih. Latih ingat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Hati itu, minda kita tu ibarat rumah. Ini Syekh Abdul Qadir kata. Dan rumah itu tidak boleh ada dua. Hanya ada satu ingatan. Ingatan kepada Allah. Ini satu saja ingatan. Dan itu pasal ramai orang tanya saya yang kenal saya dan jadi pelanggan saya kan dalam kes-kes ataupun kasus-kasus yang saya mengendali. Haji, kamu macam tak berfikir ya? Apa yang tak ada runsing, tak ada apa. Tak ada, saya ingat Allah. Kamu terus beri saya masalah kamu, okey, saya dengar. Tapi pengurusannya saya akan balik kepada Allah, minta petunjuk bagaimana nak menguruskan. Jadi kita tidak berfikir. Nanti kita akan tengok macam mana naik serah dan tunggu. Jadi hidup saya begitu. Apa pun saya serah sehingga isteri saya berkata, awak ni relax ya. Kasus kes besar ni menjelang berapa hari awak relax. Saya kat belum turun ilham, relax lah. Bila ilham turun itu yang sibuk kan. Dia tak faham, lama-lama dia tak faham. Walaupun saya relax, dia tahu kan. Kita jangan merunsingkan minda kita. Kita ada masalah rumah, kita jumpa arkitek. Masalah jambatan nak bikin, jumpa engineer. Masalah guaman, jumpa lawyer. Masalah sakit, jumpa doktor. Tapi Allah maha segala-galanya. Jumpa dia dulu. Minta petunjuk. Itu yang ini Nabi Yaqub alaihissalam. Aku hanya mencerita masalahku pada Allah. Tidak lain orang. Aku hanya menceritakan, mengadu masalahku pada Allah. Dia punya masalah lagi besar, hilang anak. Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai jadi buta. Dia serah pada Allah. Yakin ada hikmah. Dan bertahun dari Yusuf umur berapa sampai dewasa hilang. Dan tapi dia yakin ada hikmah. Pegang pada Allah. Dan dapat balik Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ayub pun terus balik pada Allah. Balik pada Allah. Penghabisan dia dapat. Dia berkesihatan balik. Dan dapat balik dia kekayaan dan sebagainya. Balik pada Allah. Jiwa-jiwa tenteram kembali kepadaku. Macam mana kita nak jiwa tenteram? Allah sudah beritahu.
Dengan mengingati aku, hati menjadi tenteram. 2 kali dia kata, dengan mengingati aku, hati menjadi tenteram. Itu pasal kita sentiasa mau ingat dia sini. Supaya hati menjadi tenteram. Kenapa hati menjadi tenteram? Bila kita ingat Allah, minda kita kosong, jadi kosong. Kerana Allah tak serupa, tidak seumpama. Jadi tak ada apa-apa dalam, kosong. Itu dia tenteram. Sampah sarap pun terbuang. Sampah sarap yang dulu pun dah buang. Kosong. Kita ingat. Dan sentiasa ingat menjadikan kita tenteram. Bila kita tenteram, itu dia. Hai jiwa-jiwa tenteram, kembali kepadaku. Apa masalahmu? Itu dia. Kau mau sentiasa ingat pada dia. Dalam sini hanya satu penghuni ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ada yang lain. Dengan kita ada satu penghuni, ini yang mengalahkan iblis dan syaitan. Syaitan berkata, dengan aku tidak boleh menggoda orang yang tidak syirik mindah dia kepada Allah. Mindah dia sentiasa dengan Allah, dia tidak syirik. Itu syaitan kalah. Dan Syekh Abdul Qadir berkata, dengan itu hati kamu pun penuh dengan Allah saja. Tidak ada yang lain daripada Allah dalam hati kamu. Kamu pun bersih dari yang lain. Tapi tak ada syirik. Selain daripada Allah SWT. Tak ada syirik. Dan Nabi Isa berkata, manusia tidak ada upaya untuk mengingati Tuhan sentiasa. Melainkan mereka yang suci, yang mempunyai cahaya daripada kurniaan Tuhan. Itulah makrifat. Cahaya makrifat. Cahaya akidah. Itu cahaya makrifat. Kita yang ada cahaya makrifat, yang sudah bermakrifat, yang dapat daripada Allah, yang membuat mereka tidak dapat melupai Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat orang yang bekerja sambil memukul batu, dia boleh berbual dengan kawan dia. Maksud kita berjalan boleh ingat Allah. Kita berkata-kata ni boleh ingat Allah. Mau latihlah. Mau latih sentiasa. Dan Nabi Isa berkata, sungguhnya aku berkata kepadamu bahawa Tuhan telah menjadikan manusia bukan saja suci, tapi telah meletakkan di dalam hatinya cahaya yang dapat membimbingnya untuk menyembah Tuhan. Itulah cahaya makrifat. Cahaya ini walaupun digelapkan oleh dosa, namun tidak hilang. Dengan itu telah menjadi naluri setiap manusia mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada yang tersesat. Jadi ingat itu. Mesti mau latih sampai kita ala bisa tegal biasa. Kita dapat ingat Allah seberapa boleh. Seberapa boleh kita dapat ingat. Tidak cuai. Bila cuai dapat balik semula ingat. Tapi terutama dalam zikr, dalam kita salat tak boleh. Kalau kita lalai neraka wil. Mau ingat dia. Di luar salat pun ingat dia. Dalam hidup keseharian ingat dia. Mau latih. Tak latih tidak jadi ala bisa tegal biasa. Dengan kita ingat Allah, datang kesenambungan. Kita dapat link dengan Allah. Kita dapat kontak Allah. Karena Allah berfirman, engkau ingat aku, baru aku ingat engkau. Itu dia. Kita hanya dapat kontak dengan Allah secara ingatan. Kau ingat aku ingat engkau. Tak ada lain cara. You salatlah beribu kali, tapi ingatan tak ada. Sia-sia perbuatanmu. Itu Sayyidina Umar berkata. Tak ada ingatan Allah. Hanyut. Kita hanya bersambung. Dapat kontak dengan Allah dengan ingatan. Tak ada lain cara. Apa you buat tanpa ingatan kepada Allah, batil. Jadi ingat tu, zikrullah tu sangat mustahak. Aku bersamanya jika ia mengingati aku. Sekiranya ia mengingati aku dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diriku. Kan? Jadi kita, kesenambungan kita punya link dengan Allah ialah ingatan. Terus menerusi ingatan.
Dengan kita boleh ingat dia dan kita tidak syirikkan dia, hanya ada satu penghuni saja dalam mindah kita, maka itu datang kekusyukan. Kekusyukan. Itu yang syaitan berkata, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu, hamba-hambamu yang dibersihkan daripada sebarang syirik. Ini dia. Ini hanya ada Allah, ingatan Allah. Tak ada yang lain. Masa dia kosong, satu rumah yang kosong, yang penghuninya adalah ingatan Allah yang tak serupa, tidak seumpama. Maka tidak ada syirik. Situ syaitan kalah. Dia mau jaga ini rumah kita ni, rumah kita ni. Satu penghuni saja. Allah, ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhkan hatimu, mindah kamu dengan Allah sahaja. Hati adalah ibarat rumah. Ini mindah kita ibarat rumah, dan rumah itu tidak boleh diduduki oleh dua orang. Maka rumah itu hendaklah diduduki oleh yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu hati kamu pun penuh dengan Allah saja, hanya Allah. Tidak ada yang lain daripada Allah dalam hati kamu itu. Kamu bersih dari yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah. Allah ulang lagi. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Dan bukan saja itu, kulit kita pun menjadi tenang. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok ini firman Allah ayat Sajadah ni. Surah Sajadah ayat 9. Kemudian Allah menyempurnakan ciptaan kita. Lalu dia meniup ruh pada kita. Dia masukkan ruh. Kan? Dan lepas tu dia tiupkan pada kita, dia kurniakan pada kita pendengaran. Dia tak cakap telinga. Pendengaran, dia tak cakap telinga. Penglihatan, dia tidak cakap mata. Dan hati. Dia tidak cakap akal. Dia tidak cakap otak. Dia tidak cakap otak. Dia cakap hati. Dia tidak cakap akal. Dia cakap hati juga. Hati. Tapi dia, jadi kalau kita tengok dia tidak menyentuh yang fizikal. Kerohanian. Fizikal, jasmani. Telinga, mata, akal atau otak. Otak. Dia tidak sebut jasmani, otak, mata, telinga dia. Tidak, dia kata aku kasih pendengaran, mata, telinga dan otak. Dia tidak cakap itu. Dia kata aku kasih pendengaran, penglihatan dan hati. Dia sebut ni, dia tak sebut pada yang jasmani, yang rohani. Jadi kita tengok gambar ni. Tengok. Ini akal. Ini jasmani. Jasad, nyawa, jasmani. Roh. Ini yang dia beri pada kita, roh. Dia beri pendengaran, penglihatan, hati. Inilah hati. Jadi ini dari segi spiritual, kerohanian, inilah hati. Tapi mereka hati di sini, itu hati yang jasmani. Ini hati yang rohani. Imam Ghazali berkata, inilah hati batin. Hati batin. Ini hati kasah. Ini hati batin. Inilah hati. Ini tiga serangkai ni, dia melekat. Dan jadi tengok, roh ini yang melihat. Roh ini yang mendengar. Roh ini yang memikir. Bukan yang ini jasad. Jasad terkulai layu ni. Jasad, nyawa dan akal. Tidak berfungsi. Kan? Tidak berfungsi. Ataupun mindal. Ini apa ni? Otak. Otak. Otak tak berfungsi. Yang berfungsi ni roh ni. Yang melihat, mendengar dan memikir. Inilah hati yang batin. Hati batin atau minda. Kan? Ini adalah yang jasmani, otak. Jasad dan nyawa. Jadi bila kita cakap hati Allah, aku beri penglihatan, pendengaran dan hati. Dia maksudkan ini hati yang batin. Hati yang batin, yang memikir dan sebagainya. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, tinggalkanlah saja apa saja di luar minda ke. Jangan kasih masuk
Yang hanya boleh ada dalam minda kita ni hanya ingatan Allah. Dan dia berkata, masuklah ke dalam seorang dia. Ini saya nak beritahu kalian. Bila kita ingat Allah, kita akan rasa lama kelamaan kita duduk di atas. Ini semua dah tak ada. Kalau bahasa tarikat dia ke fana, inilah fana. Fana, bolehlah fana. Mana sudah hilang. Yang tinggal kita dekat sini. Kita ada ke atas ini. Ini yang saya cakap, kalau kita ingat Allah, ini semua dah lupa kita duduk di atas ini. Berarti kita roh sudah naik duduk di atas ini. Kalau kita ingat dia terus, kita lah duduk di atas base camp. Base camp macam di bawah gunung, kita tujukan ingatan kita ke atas di kemuncak gunung. Tujukan ke atas. Semoga Allah sambutkan kita punya ingatan kepada dia. Kau ingat aku, aku ingat kau. Kalau dia sambut, itulah firman dia. Hai jiwa-jiwa tenteram, kembali kepadaku. Tapi bila kita ingat dia, jangan kita tekan. Kalau kita tekan kuat, kita boleh kena vertigo, muntah, demam, mabuk. Jangan, ingat dia, relax, ingat relax. Dia sendiri akan naik, itu ingatan dia sendiri akan naik. Tak payah kita tekan. Mata putih, kan. Jangan. Relax, ingat dia, relax. Itu ingatan akan naik. Jangan kamu susah, dia boleh naik sejengkal, sehasta, sedepa dan lebih daripada itu. Jangan kita susah hati, ingat je, diam-diam ingat dia, tujukan ke atas, tak payah tekan. Kita ingat, kita pandang ke atas. Itu duduk, saya kata duduk di base camp. Base camp dan zikrullah. Jadi kita duduk di sini. Kita ini semua dah hilang. Kita duduk di minda, naik, masuk bilik halwat sendiri, bersendirian di sini. Roh kita naik, duduk di sini. Ingat Allah. Jadi kita, inilah base camp kita. Kita ingat Allah seperti di bawah gunung. Kita tujukan ingatan kita ke puncak gunung. Ya, tujuan ke atas lah. Maksudnya tujukan ke atas. Dan kadang-kali saya cakap, duduk di atas, buka mata, tengok di depan. Jadi buka mata, tengok di depan. Tapi apa berlaku di depan, jangan registerkan di dalam. Jangan register di dalam. Berarti di sini maksudnya bukan kita menghadap ke atas, kita sudah menghadap ke depan. Itu saya cakap duduk pintu belakang. Itu panggil duduk pintu belakang. Kita duduk pintu belakang, mata kita buka, kita nampak apa berlaku. Tapi jangan registerkan apa yang berlaku masuk minda kita. Jangan. Minda itu hanya ada satu penghuni, Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatan Allah Subhanahu Wa Taala jangan dikorupsikan. Kena latih. Jadi timbul soalan ini. Ustaz ada time naik tu ada pening ke apa-apa. Ini yang jadi kelakar. Saya tidak, bila saya dipilih, saya tidak perlu mendaki. Terus saya ditaruh di puncak. Terus di puncak. Jadi saya mula-mula tidak faham kenapa awak cakap pening kepala lah, mabuk lah, demam lah, vertigo lah. Saya cakap, ini betul ke jemaah dia cakap. Saya tak pernah. Lepas tu saya kalau tidak salah acung bilang, Ustaz lain. Ustaz dapat terus ke muncak. Kita kena mendaki lah. Itu asal parah kan. Baru saya faham. Itu satu. Jadi, kedua, itu duduk base camp, ingat, tujukan ingatan ke atas. Kedua, duduk di sini tapi itu menghadap begini. Ni kali roh kita menghadap begini. Berarti kita buka mata, kita tengok apa berlaku. Tapi jangan registerkan dalam minda kita. Kita jalan macam-macam kita nampak, jangan registerkan. Jadi, jangan daftarkan dalam minda kita. Jadi minda kita bersih.
Jadi satu Buddhis yang belajar daripada saya juga, dia tanya, dia panggil saya master. Master, for us very difficult. Bagi kita susah. Tapi master senanglah pasal master duduk terus ke atas. Ya, Alhamdulillah, saya syukur Allah beri saya nikmat sebegitu. Tapi tidak mustahil. Pasal banyak jemaah yang sudah lama dengan saya, dia boleh buat begitu. Kan? Seperti apa tu? Taruh rumah you ada 2 lantai. Lantai kedua tu satu bilik, anak you sakit duduk, dan anak 9-10 tahun duduk di katil sakit. Tapi you kena turun lantai 1 pasal kawan-kawan datang. Jadi kawan-kawan datang, you bersimbang dengan mereka. Walaupun you bersimbang, tapi minda you ingat kepada anak yang sakit. Khawatir, ingat. Itu dia kata, duduk pintu belakang, tengok pintu depan, tapi tak register. Apa kawan-kawan cakap pun macam tidak sangat you teliti. Pasal ini ada sibuk dengan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun you dengan ingat sesuatu, orang berjalan, kenalan berjalan you tak nampak. Itu juga duduk pintu belakang, tengok pintu depan, jangan kasih register. Tapi kalau you duduk atas, you menghadap ke atas, itu duduk di base camp. Beza base camp dengan duduk pintu belakang. Nanti kita akan masuk lagi, cuba saya terangkan. Jadi dalam sini, hanya satu saja ingatan kepada Allah SWT. Dan masuk sendiri. Sendiri masuk, naik seorang, masuk, ingat. Dan kita tengok di sini lagi, maka neraka willah balasan bagi orang yang salat itu, yang lalai dalam salat. Kalau kita tidak ingat Allah dalam salat kita, neraka will. Itu Imam Ghazali berkata. Dan mana kita tidak khusyuk. Kata Nabi Isa, mulut kita memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, puji dia. Tapi ingat kita dalam sini, lepas ni aku ingat nak beli 4 nombor ekor lah. Wah, lain story kan. Sini puji Allah, sini nak beli loteri tiket kan. Jadi kan, malaikat nampak, malaikat pelangkum satu kali kan. Tak boleh. Allah Maha melihat isi hati kita. Neraka will. Tak boleh. Jadi ini mesti mau ingat dia kata salat. InsyaAllah nanti saya bimbing bagaimana nak khusyuk dalam salat. Itu yang dalam hadis An-Nasai meriwayatkan, kamu hadirkan untukku badan-badan kamu. Wah, kita dari salat, wah steady man. Pegang pun betul, semua betul. Wah, steady. Dan kamu menunjukkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dengan lagu sedap-sedap. Tapi jiwa kamu jauh dariku. Sia-sia perbuatan kamu. Habis. Hancur, lebur. Habis. Kita kata, adindalah buah hati kanda. Cakap pada isteri kita, adindalah buah hati kanda. Adinda, tanpa adinda, kanda rela matilah. Dari dalam minda ada tingkat, mana si Maryam? Mana sebenarnya? Isteri nama Fatimah. Ini ada ingat Maryam. Betul tak betul ni kan? Sia-sia. Kalau isteri tahu, sia-sia. Ni kan? Jadi tak boleh. Allah boleh melihat ni. Ini yang problem kan? Jadi, Sayyidina Umar ada seorang yang beribadah sehingga hari tua dan putih janggutnya. Ibadahnya terhapus hanya kerana jiwanya gagal mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kita mau jaga. Zikrullah sangat mustahab. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku katakan kepadamu, ramai yang mengambil wuduk dan bersalat. Dari kajian saya, Nabi Isa pun salat macam kita tahu. Beruduk mana. Kan? Saya masuk forum international, diorang tanya bagaimana Nabi Isa salat. Saya bikin kajian dia macam kita salat.
ambil wudu, dia ada sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tahajud pun dia buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai mengambil wudu dan bersolat, ramai yang berpuasa dan memberi sedekah, ramai yang belajar dan mengajar. Tetapi kesudahan penghinaan di sisi Allah. Kerana apa? Mereka bersihkan mulut mereka, bukan minda mereka. Semua perbuatan tidak ikut oleh minda dia. Minda tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak makanan tapi bukan kejahatan. Mereka memberi yang kurang baik untuk disanjung. Mereka belajar untuk pintar berbicara, bukan untuk kerja. Mereka melarang yang lain tapi mereka membuatnya. Justru itu lidah mereka melaknat mereka. Itu dia. Jangan lupa ingat pada zikrullah. Ada yang mencintai sesuatu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita cinta, menjadikan Tuhan kita. Seperti bila kita salat, penzina yang mau salat akan teringat pelacur dalam minda dia. Dan ini dalam kasus-kasus perceraian yang saya bikin ataupun disuruh uruskan, ini memang berlaku. Yang berzina dengan yang berzina di telefon akan bercerita tentang zina. Dan tidak tahu suami dia ada pasang tape dekat telefon. Nah, jadi dia berbual tentang dia berzina. Dia berzina. Dan kita dapat tipkan dan masukkan sebagai bukti dalam kes syariah dia. Kan? Dia mengaku. Pasal tak boleh lari suara sama. Jadi di sini itu pasal yang berzina akan ingat si dia punya kelakonan atau dia punya dia punya pasangan, kan? Yang gelojoh dan pemabuk nafsu mereka sentiasa dalam minda mereka. Yang tamak harta emas dan perak sentiasa berada di minda mereka, dan begitu juga orang-orang seperti mereka sentiasa mewujudkan apa yang dicintai dalam minda. Oh, jaga. Itu pasal jangan ni semua register, terdaftar di minda. Minda mesti mau bersih. Tertib zikrullah, ini saya mau bimbing kalian semua sekali, satu persatu. Saya akan terangkan, nanti saya bimbing. Zikrullah pertama tertib dia, ingat Allah. Bila kita ingat Allah, tidak serupa, tidak boleh diumpamakan. Dan memang Allah tidak boleh dilihat dengan kedua mata. Ingat ni, kalian ingat ni ya. Allah tidak serupa, tidak seumpama, tidak boleh lihat dengan kedua mata. Berarti kita tak ada data tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya bilang kalian, boleh kalian lupakan bapa saya punya muka? Tentu tak boleh. Pasal kalian tak ada informasi tentang rupa bapa saya. Begitu Allah, kita tak ada informasi rupa dia. Tak boleh kita bayangkan. Tak serupa, tidak seumpama. Ini mau pegang kuat. Mesti mau pegang kuat. Allah tidak serupa, tidak seumpama. Kenapa mesti pegang kuat? Bila kita salat di luar kerana dalam perjalanan kita berhenti di satu padang, kita pun taruh, kita bersejadah, kita salat. Maka datang orang-orang jahat, dia taruh berhala depan kita. Macam-macam berhala dia taruh depan kita punya sejadah. Adakah kita berhenti atau teruskan? Teruskan. Dah habis salat, dia datang, engkau salat kepada berhala ni semua. Maka itu bukan Tuhan aku, itu Tuhan kau. Tapi Tuhan kau apa?
tak serupa, tidak seumpama. Ingat. Tuhan kita tidak serupa, tidak seumpama. Kita salat, diorang taruh berhala, macam-macam berhala, belakang tuduh kita sembah berhala. Peduli apa? Itu bukan Tuhan aku. Tuhan aku tidak serupa, tidak seumpama. Kita kenal Tuhan kita. Seperti kita kenal anak kita. Kenal tak kita pada anak kita? Tentu kenal. Kalau anak kita orang taruh dengan 1000 anak-anak yang lain, kenal tak anak kita yang seorang? Tentu kenal. Orang boleh taruh semua berhala beribu-ribu. Kita pegang tak serupa, tidak seumpama. Habis. Jadi kalau kita dalam minda kita sama juga. Kalau kita ingat Allah, syaitan nak taruh apa pun kita apa peduli. Saya ingat satu mudirah jumpa saya, Ustaz, bila saya nak ingat Allah, si Ganesh masuk. Tahu tak Ganesh itu? Hindu punya Tuhan gajah masuk. Saya terang pegang ni, tak serupa, tidak seumpama kalau dia masuk. Bilang, aku tahu kau bukan Tuhan. Aku kenal Tuhan, aku tak serupa, tidak seumpama. Alhamdulillah, selesai perkara. Ingat ini. Orang boleh taruh berhala depan you, salat. Salat. Itu bukan Tuhan kita. Iblis, syaitan boleh taruh macam-macam dalam. Kita nafikan. Tuhan kita tahu. Tidak serupa, tidak seumpama. Jadi ingat itu. Pegang, tidak serupa, tidak seumpama. Di belakang hari Allah akan menjerupa apa yang kita sembah. Kita sembah salib, dia jadi salib. Dia bawa kita ke neraka. Kita sembah lembu, dia jadi lembu, bawa kita ke neraka. Sampai kepada satu kumpulan, semua tak mau. Maka macam mana kau tahu tidak serupa, tidak seumpama. Ingat ini. Jangan lupa. Baru kita tidak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak syirikkan dia. Itu satu, bila ingat Allah tidak serupa, tidak seumpama. Kedua, mesti memfokus. Bila kita ingat Allah, kita tujukan mata hati kita, mata yang dalam mata hati, tuju pada ingatan Allah. Tumpukan, fokus. Tidak fokus, tak boleh. Mesti mau fokus. Itu di sini Imam Ghazali berkata, mindah batin. Itu dia kata mindah batin, hati. Dan fikiran disatu padukan dengan badan ditumpukan dan dibulatkan sepenuh hati. Tuju kepada hati, dia ingat Allah. Gerak badan, gerak pindah batin dan gerak fikiran hendaklah diarah kepada ingatan Allah. Tujukan kepada seperti itu. Itu mata yang dalam tu mata hati. Tumpu pada mindah kita yang ada ingatan Allah. Tumpukan pada ingatan Allah yang tidak serupa, tidak seumpama. Bila kita tengok di sini, bila kita tumpukan mata hati kita kepada ingatan kepada Allah, maka terkuncilah. Kamu tengok ya, saya tunjuk dah. Ni saya tutup mata, saya tumpukan mata yang dalam pada ingatan Allah, tengok dia terkunci. Tengok, tak boleh buka. Tak boleh. Kan? Tapi kalau awak tak tumpu, senang buka. Senang. Bila awak tumpu pada ingatan Allah, dia terkunci. Terkunci. Tak boleh. Terkunci, itu dia. Tutup segala segi, saya cakap. Tutup segala segi dengan sedaran tauhid kepada Allah. Dan fanakan dirimu. Ya, fana. Ingat dia. Ingat dia. Fanakan diri kita. Ya. Maka terkuncilah mata kita. Tak boleh buka. Dia berarti kita sudah fokus. Kita sudah fokus. Lepas tu istiqamah. Istiqamah bertahan. Istiqamah mana? Ingat saya, jangan tekan ke atas, tekan ke atas. Itu nanti kamu mabuk. Kamu boleh muntah, boleh demam. Jangan tekan, tak bun tekan. Jangan. Ingat saya, tujukan ingatan tu ke atas. Itu saja, tak payah tekan, ingat. Itu panggil base camp kepada puncak. Kalau kita ingatnya tapi tunggu buka mata tengok ke depan, itu pintu belakang, tengok pintu depan. Itu lain. Jadi kita ingat dia tengok. Ingat dia, relax, ingat.
Istiqamah, kan? Istiqamah. Dan kita tengok ni, tinggalkanlah apa saja di luar pintu halwat kamu dan masuklah ke dalam seorang diri. Ingat dia. Jangan ingat yang lain. Ingat dia. Jadi 4 perkara itu. Pertama, kita ingat kepada zikrullah. Pertama, ingat kepada tak serupa, tidak seumpama. Kedua, tumpuan, fokus. Ketiga, kunci. Keempat, istiqamah. Bertahan itu. Kan? Jadi kita, itu cara kita zikrullah. Ingat dia. Okey. Jadi, nanti ya. Itu tertib berzikrullah. So, lepas kita salat, kita pun zikrullah dalam salat dan sesudah salat. Jadi dalam salat, macam mana kita zikrullah? Dirikan salat untuk mengingati aku. Mana dirikan salat tu mesti ada zikrullah, mengingati Allah. Kan? Jadi kita dirikan salat untuk mengingati Allah. Tengok ni, 4 perkara. Naik, ingat Allah. Kan? Naik, berarti kita naik ke atas, pandang ke atas. Terus zikrullah, ingat Allah, fokus, kunci istiqamah. Ingat, fokus, kunci istiqamah. Dan tengok, kita diri, kita baca. Tengok nanti saya akan bimbing awak di sini tengok. Ingat Allah tu, naik dulu, ingat Allah. Saya akan naik, ingat Allah. Belakang tu takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap ingatan Allah dalam minda kita. Belakang nanti saya suruh awak rukuk. Awak rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Belakang saya suruh awak sujud, turun lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Tahan ingatan Allah. Belakang saya bangun, takbir Allahu Akbar. Baca suratul Fatihah, awak baca suratul Fatihah. Lepas tu saya kat rukuk, awak rukuk. Lepas tu saya kat sujud, awak sujud. Belakang saya suruh duduk tayat akhir, baca tayat hingga akhir. Beri salam, tahan ingatan Allah. Sampai habis, sampai beri salam, masih ingat Allah. Itu dia, dirikan salat untuk mengingati aku. Jadi hati kita hanya ingat Allah. Saya akan latih awak 3 kali. InsyaAllah, semoga awak boleh seterusnya sendiri untuk ini. Kalau tidak, kita hari Sabtu malam ada tazkirah. Nanti awak punya koordinator akan kasih awak link dia. Nanti tiap hari Sabtu malam lepas kita bertazkirah, kita akan ada training mengingati Allah, latihan. Jadi di sini tengok naik dulu, naik, ingat Allah. Lepas tu fokus, kunci, peti mata dah tak boleh terbuka. Istiqamah, bertahan, belakang cakap takbir, awak takbir. Baca suratul Fatihah, tunggu saya beri arahan. Belakang saya suruh rukuk, sujud dan seterusnya. Okey, sudah ready semua untuk khusyuk dalam salat? Ready semua? Okey, tunggu arahan saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Naik ke mindah. Ingat Allah. Tak tanpa rupa, tanpa upama. Tapi ingat Allah. Ingat Allah. Fokus, mata fokus pada ingatan Allah dalam minda.
Bila kita fokus sudah terkunci, bertahan. Okey, takbir, baca suratul Fatihah. Lepas tu tunggu arahan saya. Tunggu arahan saya dah habis. Rukuk, tunduk sikit, subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Tahan ingatan Allah, jangan lepas. Apa pun masuk itu semua bukan Allah. Tuhan kita tidak serupa, tidak seumpama. Sujud, tunduk sikit, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Tahan ingatan Allah, tak serupa, tidak seumpama. Bangun, takbir sekali lagi, baca suratul Fatihah. Tunggu arahan saya, baca suratul Fatihah. Tahan ingatan Allah, tak serupa, tidak seumpama. Rukuk, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Sujud, tunduk lagi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Tahan ingatan Allah, tidak serupa, tidak seumpama. Apa pun yang masuk itu bukan Tuhan. Tuhan dia tak serupa, tak seumpama. Duduk tahiyat akhir, baca tahiyat hingga akhir dan beri salam. Tahan ingatan Allah. Jangan lepas, tidak serupa, tidak seumpama. Dirikan salat untuk mengingati aku. Ayat sudah akhir baca, beri salam, lepas tu lihat saya. Okey semua. Okey, itu pertama kali kita nak pusingan kedua. Sekali lagi, so ready semua. Ingat, naik, ingat Allah. Dalam minda Allah. Fokus. Kunci, bila fokus dia terkunci, istiqamah. Bertahan, istiqamah. Takbir dan baca suratul Fatihah.
Tak mudah. Okey, rukuk. Sujud. Jangan lepas ingatan Allah. Tak serupa, tidak seumpama. Bangun takbir, baca suratul Fatihah. Rukuk, tahan ingatan Allah, tak serupa, tidak seumpama, apa juga masuk dan mindah bukan Allah. Sujud, duduk tayat akhir, baca tayat hingga akhir, beri salam, tahan ingatan Allah sehingga akhir. Dah beri salam, buka mata lihat saya. Jamaah mesti faham yang saya ajari ini adalah cara mengingati Allah supaya kita boleh khusyuk dalam salat kita. Ini bukan cara salat baru. Saya bukan ajar cara salat baru. Saya cuma latih kalian untuk mengingati Allah. Bukan ajar salat baru. Bagaimana ingat Allah sehingga akhir. Okey, lagi sekali kita last. Saya akan sekali latih dalam salat. Ingat, kita naik, ingat Allah, Allah, belakang fokus. Dengan itu terkunci semua, bertahan istiqamah, belakang baru takbir. Apa juga masuk, kita pedulikan, kita pegang kepada Allah, tidak serupa, tidak sumpah. Lama-kelamaan syaitan menggive up. Dia ni dah tahu, tak payah ganggu dia lagi. InsyaAllah, jangan susah hati nak itu. Ada yang boleh terus ingat Allah tanpa gangguan. Alhamdulillah. Yang ada gangguan, pedulikan itu semua bukan Tuhan. Bukan Allah. Allah tak serupa, tidak sumpah. Okey, naik, ingat Allah, Allah dan minda Allah. Fokus. Fokus, kunci istiqamah. Dah baca suratul Fatihah, tunggu arahan saya. Okey, rukuk.
Sujud. Bangun takbir, baca suratul Fatihah. Apa juga masuk dalam minda pedulikan. Allah tidak serupa, tidak seumpama. Pegang itu akidah kita. Ingat Allah tidak serupa, tidak seumpama. Dah habis baca suratul Fatihah, tunggu arahan saya. Rukuk. Sujud. Bangun takbir, baca suratul Fatihah. Rukuk. Sujud. Duduk tayat akhir, baca tayat hingga habis, beri salam, tahan ingatan Allah, tidak serupa, tidak seumpama. Dah beri salam, tengok pada saya. Okey, Alhamdulillah. Semoga kalian boleh teruskan bila salat cara yang ditunjukkan tadi supaya tidak syirik dan supaya bisa khusyuk. Sini hadis Rasulullah, dia mengusungkan hatinya hanya demi Allah. Jadi minda kita hanya ada Allah. Ini dok. Kalau kita khusyuk dalam sembahyang, maknanya kita berdiri dengan Allah bagaimana mestinya,
seraya kita kosongkan hati kita, minda kita, hanya ingat Allah saja. Ampunkan dosa kita yang sudah-sudah, seperti kita baru lahir semula. Subhanallah. Kan? Kalau kita lupakan apa saja, hanya ingat Allah saja dalam kita bersalat, Allah ampunkan segala dosa kita. Alhamdulillah. Kan? Sebab khusyuk sangat-sangat. Percayalah Nabi Isa berkata, sesiapa yang bagus salatnya akan mendapat apa saja dipohonkannya. Ha? Siapa yang tak bersalat adalah lebih zalim daripada syaitan. Dan Nabi Isa pun berkata, sesungguh aku katakan kepadamu, bahawa sesiapa yang salat tanpa mengingati Allah, telah mempersendakan Allah. Maksudnya dia boleh lihat hati kita. Sesiapa yang tidak di dalam keadaan bersedia semasa bersalat, membelakangkan Tuhan dan sedang menghadap serta memuji syaitan. Ingat tu, bersedialah. Naik kunci istiqamah. Ha? Okey, itu tentang salat. Belakang kita zikrullah sesudah salat. Maka apabila kamu telah menyelesaikan di waktu duduk, di waktu baring. Jadi selalu kita lepas salat, kita duduk dekat sejadah, ingat Allah. Sama juga naik, ingat Allah, fokus, diam. Masa saya baru-baru makrifat, saya boleh duduk sampai 3 jam. Dan duduk tahiyat kedua dah. Cara tahiyat kedua, tak bergerak. Sampai orang kat belakang cakap, ini berjam-jam tak bergerak. Saya boleh dengar dia cakap, tak bergerak. Dan boleh tahan. Jadi, mau duduk yang kamu selesa lah. Tapi boleh ingat dia sentiasa. Jadi sekarang kita sudah salat, kita train sekejap ni, tapi saya tak mau kasih awak banyak masa, boleh jadi dalam 5 minit cukuplah, supaya awak boleh ingat dia dan boleh train bila habis, boleh latih bila selepas salat, duduk, ingat dia lah. Kalau berapa sedia, okey. Naik, ingat Allah, Allah dalam minda. Fokus kunci istiqamah. Ini zikrullah, bertahan. Saya kasih awak 10 minit bertahan. Tak nak goyang-goyang. Jangan goyang-goyang, jangan apa. Ingat dia, tahan. Gatal pun tahan. Sakit pun tahan. 10 minit saja. Di rumah try lagi lama. Ingat.
Bila kita ingat Allah ni, zikrullah ni, kita tujukan ke atas. Inilah ibarat kita duduk di base camp dan tujukan kita punya zikr. Itu dikatakan duduk di base camp. Ingat Allah, tujukan ingatan Allah ke atas. Jangan tekan, dia sendiri akan naik. Ingat Allah, tujukan ke atas ingatan Allah. Allah, tujukan ke atas. Jangan tekan, dia sendiri akan naik. Apa pun masuk, bukan Allah. Allah tak serupa, tidak seumpama. Lagi 1 minit. Okey, buka mata, tengok saya. Itu cara kita buat secara base camp. Ingatkan ingatan Allah ke atas. Sekarang saya akan ajar duduk pintu belakang, tengok pintu depan. Sama juga nanti awak ingat Allah, sudah fokus mata, apa awak tengok di depan. Jangan kasih register ke dalam. Berarti kita duduk pintu belakang, tengok pintu depan, tapi tidak turun. Okey? Okey, bismillah dan fokus. Fokus, kunci istiqamah. Okey, buka mata pelan-pelan, tengok di depan.
Tapi jangan daftarkan apa yang awak lihat. Mata tengok depan. Jangan kasih masuk apa yang lihat ke dalam minda awak. Dalam minda saja ada ingatan Allah. Itulah duduk pintu belakang, tengok pintu depan. Apa yang berjalan itu lauh mahfuz. Jangan masuk campur. Masuk campur itu lauh mahfuz ni urusan. Awak duduk pintu belakang diam-diam. Dan buka mata dia orang bergaduh. Apa pun jangan buka, jangan daftar apa yang nampak. Hanya ingatan Allah saja. Okey, lagi sekali tutup mata, ingat Allah. Fokus, kunci istiqamah. Sekarang buka mata perlahan-perlahan. Apa di depan awak lihat, jangan registerkan ke dalam minda. Ini yang dikatakan duduk pintu belakang, tengok pintu depan. Tapi jangan turun. Ya, apa juga berlaku awak berjalan, apa pun awak nampak. Jangan kasih register. Dalam tetap ada ingatan Allah. Ingatan zikrullah mana kita memindah sentiasa zikrullah. Walaupun mata kita memandang ke depan. Okey. Tutup apa ni, turun semua dan lihat saya. Jadi saya dah tunjukkan cara salat, duduk pintu belakang, pandang ke depan tapi jangan turun. Kita boleh jalan, nampak apa pun tapi jangan registerkan. Kita nampak lori kita jalan macam biasa tapi jangan kasih masuk apa yang kita lihat. Mau latih lama-lama kan. Dan selain itu kita tambah dengan ibadah sunnah. Setelah ia tahu dan makrifat pada Allah, ia pun mulai sungguh-sungguh belajar. Right? Maka kalau kita dah buat fardu-fardu, belakang kita buat yang sunnah-sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Allah mencintai kita, akan jadikan kaki kita dengannya, kaki kita tu dengan kaki dia, dengannya ia berjalan. Tangan kita sebagai tangan dia, seperti dengannya kita berfikir. Bila kita minta pada dia, dia akan makbulkan. Itu dia. Jadi hendaklah kita selepas kita dah habiskan semua fardu-fardu, buatlah salat sunnah. Seperti pertama, kita buat salat malam, tahajud, separuh malam atau kurang sedikit. Sebahagian kalau awak nak lebih boleh. Witir pun boleh jadi 11 kalau awak nak kan. Terpulanglah. Tapi saya suruh 20 minimum kalau boleh. Right. Siang taklah puasa. Tundukkan nafsu. Perang nafsu tiada holiday. Puasa. Seorang yang puasa lillahi ta'ala, Allah akan jauhkan neraka pada hari itu dari mukanya. Perjalanan 7 puasa, 2 hari raya, 3 hari asyrik tak boleh. Selepas hari raya, haji tak boleh. Dan ikut sains, puasa juga bagus untuk kesihatan. Kesihatan kita. Tengok Haristah, sahabat Rasulullah. Dia seolah-olah dapat melihat arasy Allah terkeluar daripada langit.
Rasulullah diberitahu, Rasulullah besar sudah kenal keimanan, istiqamah, dengan amalan. Jadi selain daripada puasa siang, malam berjaga, baca Al-Quran. Tengok nenek ni walaupun dah begitu masih mata terang, masih fikiran waras. Adalah warkah dari Tuhan kita. Bacalah satu ain pun jadilah. Jadi ingatlah, bangun malam salat tahajud, siang puasa sunat 5 hari tak boleh, belakang bacalah Al-Quran. Lepas tu kalau ada rezeki, sedekahlah. Sedekah yang baik lah. Jangan yang tak baik. Itu Iran dulu, Ahmad bin Najab ni, tengok dia tidur simple. Tak ada masalah. Presiden tu, Iran ni presiden. Zuhudlah. Jangan kita berlebih-lebihan. Jangan macam ini. Oi, alamak. Kan? Ini tak cukup. Oi, kaki bertaruh. Kaki. Tapi ini bloody too much. Ini too much. Sederhana. Singapura alhamdulillah lah. Sebelum pandemik pun kita tengok kita punya masyarakat Islam di sini memang tak ada lagi menunjuk tentang inilah. Semua simple saja sekarang. Keutamaan lebih kepada anak-anak yang tertinggi. Sini kita bagi orang kahwin tengok pakaian biasa je kan. Tak ada mahal-mahal, tak apa. Dan ada pakai selipar pun ada. Dan kita bicara walimah dan lain juga, datang buffet je, ambil sendiri, makan sendiri, balik. Yang mustahak tu bapak pengantin bila salam tu ada isilah, berisi kan. Salamnya berisi, okeylah. Nak pakai suara pendek ke selipar dia tak kisahlah. Salam mesti ada lah. Salam. Dia kat belakang kasihlah berapa ke. Belakang dia kasih kita barakat lah. Berkat. Dah tak ada lagi macam dulu time saya kecil-kecil tu, mak saya kalau nak pergi mana orang kahwin, pergi jumpa ni pinjam dia pergi rantai emas. Rantai emas, pinjam. Tak, kita wajib lah mesti mau pinjam pakai rantai emas. Kalau tak ada tak nak pergi. Tapi ada, itu mak kepo orang kan. Jadi dari Singapura alhamdulillah lah nampak kan. Malaysia saya jarang pergi, saya pun tak tahu sangat lah. Dan Indonesia pun saya tak tahu sangat lah. Alhamdulillah. Dan mesti ada sifat kasih sayang. Ini dia. Mesti orang ni walaupun dia cacat, masih dia sayang pada Quran. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah menanamkan sifat kasih sayang dalam diri dia. Jadi orang yang ada sifat kasih sayang, itulah orang beriman. Bersifat kasih sayang. Alhamdulillah, dalam jamaah kita yang beribu-ribu ni, bila kita berjumpa, rasa kasih sayang di antara kita. Bila kita ada seminar di Indonesia, wah, semua happy. Indonesia, di Malaysia, wah, di Singapura, seperti satu keluarga kita. Itulah sifat kasih sayang. Di hari kiamat kelak Allah bertanya, manakah orang yang saling mencintai kerana aku? Dan tak ada naungan yang lebih baik dari naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kebangkitan. Dan di sini Rasulullah bersabda, Nabi-Nabi, syuhada, Nabi-Nabi dan syuhada juga rasa cemburu
kepada orang yang dapat kedudukan yang disaikan Allah tanpa ada hubungan keluarga dan nasab di antara mereka. Itu dia. Sini mesti ada sifat kasih sayang. Dan kita mesti tunjulkan sifat kasih sayang kita dalam keluarga. Agar dapat sifat kasih sayang. Kita ada sifat kasih sayang semula jadi dalam diri kita. Tapi kebantai, pukul, bantai dan sebagainya. Kalau kita dapat menunjukkan sifat kasih sayang kita, insya-Allah banyak kes cerai-berai tidak akan terjadi. Tapi kita tidak dapat menunjukkan sifat kasih sayang kerana kita punya iman belum beriman dengan tetap. Tak perang. Wah, kasih, I love you lah, you love me lah kan eh. Dah kahwin, I benci, you benci me, bercerai. Lepas tu jumpa lain orang, boleh kasih sayang lagi. I love you, you love me, kan? Bercerai lagi. Oh, kahwin lain, I love you, mana kasih sayang tu ada. Itu semula jadi dalam diri kita. Tapi kita baru lahir, wah syok tengok. Siapa punya anak pun yang baru lagi kita tengok sedap, tengok syok, suka, happy. Berarti kita ada sifat kasih sayang. Jadi kita mesti war-warkan, nonjolkan. Untuk selamatkan kita punya suami isteri keadaan. Kalau sana memang tidak betul apa boleh buat, tapi kita war-warkan kasih sayang kita, semoga orah kasih sayang kita dapat menukar dia menjadi orang yang berkasih sayang. Kita mesti ada sifat kasih sayang di antara kita. Dan ini yang saya nak katakan, sifat kasih sayang orang ahli sufi ialah holistik, suci, tidak berkait dengan apa-apa. Dia berbuat sesuatu untuk berkendak sesuatu, tak ada. Dia berbuat sesuatu kerana ada plan dia, tak ada. Dia buat sesuatu lillahi ta'ala. Polis yang nak ingat apa orang mesti suka lah. Tapi dia buat lillahi ta'ala. Dia gadai nyawa ke, bertungkul lomos ke apa kan. Lillahi ta'ala. Tak ada apa yang dia niatkan. Hanya dia buat lillahi ta'ala. Holistik. Jadi kalian pun mesti bila kita buat sesuatu yang baik, holistik, suci, jangan berniat nak apa-apa. Dia pun tak sangka kita boleh buat begitu korban, begitu masa dan sebagainya lah untuk menolong dia. Dia tidak sangka. Dan kalau dia ingat kita nak sesuatu, itu jauh panggang dari hati. Kita ada sufi, kita buat lillahi ta'ala. Kita tolong, tidak charge harga. Ada. Tapi saya minta lah, kalau boleh kasih dia tempat tinggal, kat mana yang bersara, saya punya tiket pergi ke sana, transport dan makanan cukuplah, sukalah. Tak kasih pun tidak apa. Lillahi ta'ala. Walaupun kadang-kali kita kena pergi daripada bandara tu, airport, sampai berjam-jam kita lillahi. Jadi kita buat kerana kasih sayang di antara umat, walaupun tak ada nasab. Inilah saya nak katakan lagi, kasih sayang ahli sufi lah holistik. Holistik mana suci.
tak ada bersangkut dengan apa-apa. Dia buat lillahi ta'ala. Ini mesti mau ingat. Adakah dia niat apa sesuatu dikasih kucing tu makan? Ini aku kasih, nanti kau mimpi 4 nombor kasih aku tau. Adakah kita? Sama kucing kan? Dia minta kan? Aku kasih kau makan tau. Kau nanti mimpi 4 nombor, kau datang nyong nyong itu 2, nyong 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 3. Okay. Tak. Lillahi ta'ala. Kan? Kita dirus pokok, kita sayang pokok kita dirus. Kita dirus ikhlas. Tak boleh. Ikhlas. Ikhlas. Holistik. Suci. Ingat lah. Okey. Dari itu dia. Sesungguhnya orang-orang yang itu saya dah cakap tadi. Kasih sifat kasih sayang, itu dia. Dan kita hendaklah pegang hadis. Semasa saya belajar sarjana di Universiti Islam Antarabangsa, saya punya supervisor almarhum Tan Sri Ahmad Ibrahim selalu ingatkan saya dan sunnah balik kepada rujukan yang utama. Jangan balik kepada ulama dulu. Balik pada rujukan pertama, Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah kata, kalau tak ada Quran dan Sunnah, balik kepada khalifahku yang dapat sunnah, khalifah yang dapat petunjuk. Berarti ijma' dan qiyas. Balik ini dulu. Tengok, belajar apa yang sebab keluar hukum. Baru nak tengok kitab-kitab ulama' boleh kita tengok. Pasal kadang-kali pandangan mereka tertakluk pada masa mereka. Masa sekarang dah berubah. Jadi balik kepada rujukan pertama, Quran, Sunnah, cek dulu. Belakang pada Sunnah Khalifah yang dapat petunjuk. Belakang baca yang tujuh yang baik. Nak ikut ke tak nak ikut. Malahan di antara mazhab pun berada mana yang baik kau ikut. Imam-imam mazhab. Jadi kita tengok dulu-dulu orang pergi umrah atau haj, kita dari Syafi'i. Bila pergi buat umrah atau haj, kita taklid kepada mazhab Hanafi atau Hambali di mana sentuh dengan wanita dia. Kita pun berubah. Kan? Jadi bagi kita ahli sufi, balik ke Quran dan Sunnah dan pada ijma' dan qiyas. Selepas kita dah kaji ni semua pandangan ulama dan kita ijtihad mana satu nak ikut dia ataupun kita berpandangan yang lain. Ini kita tidak kurang pasti. Boleh cari orang yang sudah sampai peringkat itu, yang sudah kaji Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan qiyas dan sudah mempelajari pandangan ulama-ulama tentang perkara itu. Apa pandangan dia? Boleh ada ulama kata tak boleh. Apa dia Al-Quran dan Al-Sunnah? Apa dia sunnah sahabat-sahabat yang dapat petunjuk? Dan kita nak ijtihad mana satu kita nak ikut. Tapi sekarang kita masalah semua taklid, mukallid. Apa saja kitab Syafi'i, kitab Hanafi, yang supervise saya ni, Tan Sri Ahmad Ibrahim Marwah, selalu pesan saya, balik kepada rujukan utama. Jangan buat keputusan apa-apa, balik ke rujukan utama iaitu Quran, Sunnah, ijma', qiyas.
Lepas tu baca pandangan ulama-ulama belakang bikin keputusan sendiri. Nah, itu saya punya pendirian. Namun begitu, Rasulullah berkata, kita hendaklah pada yang ramai, umat pada yang ramai. Sungguhnya umatku tidak berhimpun dalam kesesatan. Hendaklah kamu tetap pada yang ramai. Jadi kalau kita disuruh pilih di antara sunnah wal jamaah dengan syiah, tentu kita pilih sunnah daripada syiah. Okay? Atau kita disuruh sunnah wal jamaah dengan wahabi ataupun salafi, yang mana satu kita nak ikut? Tentu sunnah wal jamaah. Dan kita tidak ikut wahabi yang tidak ikut sunnah wal jamaah, jadi tidak terima pandangan adil. Kita bukan baik tak baik, boleh diikut tak boleh diikut, tapi kita balik Quran dan sunnah dan kita balik kepada ijma' dan qiyas. Itu kedudukan saya, dan itulah kalau nak kita di sufi, banyaklah kita kalau boleh pergilah belajar tentang ini, usul fiqh, dan kepada saya, insyaAllah saya boleh tolong, Itu pegang pada syariat. Dan hendaklah kita jauhi bid'ah, perkara-perkara barunya. Seperti kita tengok pandangan wahdatul wujud ditolak oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lepas tu timbul perkara apa tu Nur Muhammad. Tidak Allah hantar 124,000 nabi-nabi untuk mengenalkan kita salat, ingatkan muka guru kita, wajah guru kita. Ini tak boleh. Banyak perkara baru, agama-agama baru yang timbul, yang tidak balik pada syariah. Bahkan yang akhir, siapa yang nak sumpah syariah, beritahu dengan Bayu, kita punya koordinator, di mana saya akan terima sumpah syariah awak, yang awak buang segala amalan yang bercanggah dengan syariah. Saka ke apa pun awak pelajari yang lama-lama awak nak buang, saya bantu awak buang dan bersihkan awak. Dengan janji awak tidak akan ulang lagi apa yang sudah. Sebenarnya tak. Itu dia. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan yang tidak nampak oleh mereka. Di mana kamu memandang? Di situ aku ada. Kita nampak ruang, di sebalik ruang zat, di sebalik zat tu yang maha agung. Kita nampak tembok, di sebalik itu zat, di sebalik zat tu yang maha agung. Di mana kamu memandu, mengawasi, melihat, mendengar, mengetahui? Itu buat kita berguncang. Duduk dalam bilik, tengok tembok, ya Allah, dia sedang memerhati aku. Dan duduk kat mana, lihat ruang, astagfirullah, di sebalik ruang dia melihat. Putarlah mereka. Ada ayat dia kat sini, tak ada. Allah mengetahui orang yang takut kepadanya biarpun dia tidak dapat melihat. Itu dia. Gementar. Okey. Dan bila kita ada masalah, naik, ingat Allah, ingat dia, fokus, istiqamah, dan terus cerita pada Allah apa masalah. Ya Allah, ini masalah aku, ini masalah aku. Dan habis tu turun dan tunggu.
Kalau 1-2 hari pun belum turun jawapan, naik lagi. Ya Allah, bantulah ya Allah. Kasihlah jalan keluar. Tadi saya dah cakap naik, naik. Itu pasal si Abdul Qadir berkata, jika bencana menimpa kamu, sabarlah dan kembali kepada dia. Dia lebih dekat dari urat nyawa kita. Ingat dekat kita. Sentiasa rujuk kembali kepada kami. Dia balik kasih tahu Allah masalah dia. Dan mengadu. Begitu juga saya. Apa pun naik dulu, dia maha segala-galanya. Beritahu. Serah masalah kita. Tunggu. Tak payah fikir-fikir. Kan? Pergi doktor. Terangkan penyakit kita. Dia kasih obat balik. Tak payah fikir-fikir. Begitu juga dengan Allah. Serahkan dia maha segala-galanya. Tunggu. Janji. Minta. Dan aku akan makbulkan. Kan? Dia dekat. Dekat, lebih dekat dari urat nyawa kita. Kan? Berdoa kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa permohonan kamu. Naik, serah. Berdoalah dengan beradablah. Jangan tengking-tengking Allah. Ya Allah, dah lama ni. Kenapa lambat salam? Ya tolonglah, ya Allah. Merayu. Jangan menengking. Oh, berapa lama ya Allah, dah 4 hari belum turun. Tak boleh. Tuhan kita. Malaikat sepak bisu ni kan. Jangan kan. Tak ada pasal. Doa. Merayu. Saya ingat bila saya kekurangan wang nak bayar gaji staff. Saya tawaf sekeliling bangunan saya. Ya Allah, tolonglah. Ya. Naik sekarang. Abu Hassan, duit sudah masuk. Okey, naik. Selamat, terima kasih. Ya Allah. Sampai begitulah. Allah. Nak bayar gaji. Ya Allah. Dapat. Sampai tawaf. Saya ingat tu. Itu berhana besar. Dapat alhamdulillah. Jangan putus asa. Naik, minta. Jangan menengking. Berdoa dengan perasaan takut, perasaan sedih. Minta kan. Pandai-pandailah merayu kan. Pandai kan. Dan tunggu kan. Aku dekat dan aku memakbulkan doa. Tunggu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari kesusahannya dan rezeki yang tidak disangka datangnya. Itu ayat 1000 ini. Kerana mesti ada hikmah. Itu pasal Allah berkata, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya mencipta kamu saja dengan tiada sebarang hikmah? Ada. Kadang-kadang dia tak kasih tu, rupanya ada lebih baik. Rupanya perkara tu terhurai sendiri. Saya berapa kali dapat begitu. Terhurai sendiri. Jadi itu naik, serah dan tunggu. Rasulullah SAW bila tempat duduk dia, tempat bilik, dia masuk. Berapa lama dia keluar, belum ada arahan untuk masuk serang. Dia masuk 3-4 kali. Naik, serah dan tunggu. Tunggu arahan. Bila tak ada, turun tak boleh, maka dia beritahu kita kena balik. Tak ada arahan untuk sahabat jadi marah. Kita dah datang menjauh, kenapa mesti balik? Maka Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, kau tahallul, mesti mereka kena tahallul juga dan balik. Rasulullah tahallul, mereka pun tahallul, kena balik. Tapi dia naik, serah dan tunggu. Itu kita punya commander in chief, Rasulullah. Dan balik pada Allah dulu. Minta, insya-Allah dia kasih jalan keluar. Mau yakinlah, yakin pada Allah. Yakin. Dia dah janji, mintalah dan aku akan makbulkan. Itu cara hidup saya. Naik dulu. Jangan bawa masalah itu ke fikiran you. Tak guna.
Serah dengan Allah. Masalah tu hak Allah juga kan. Semua hak dia, termasuk masalah. Jadi pulangkan dan kasih. InsyaAllah. Kan? Jadi itu dia naik, serah dan tunggu. Peringkat zikrullah. Itu pasal kita ingat Allah, diamkan, dia akan naik sejengkal, sehasta dan sedepa. Kadang-kadang kita dalam keadaan yang betul-betul darurat. Kita doa kita tenggelam dalam laut, tak tahu berenang. Ya Allah, kau selamatkan aku. Aku akan tobat di segala dosa. Itu sedepa naik peringkat dia. Jadi kalau kita sentiasa kita berdoa, doa kita lebih dari doa orang biasa, boleh jadi kita sudah sehasta, boleh jadi kita sudah sedajukan ke atas, base camp, tuju ke atas. Dan kita tengok ni nampak, ingatan Allah sejengkal, sehasta, sedepa. Kan? Pintu belakang, pintu depan saya dah terangkan. Pintu base camp tu kita ingat Allah, tujukan ingatan ke atas, tengok di depan. Itu pintu depan. Jadi ahli sufi berkata tentang tawaf tadi, kalau kita buat sesuatu seperti bangun malam, siang puasa, mengaji, zuhud, sedekah, hati penuh dengan kasih sayang, kita pegang pada syarat menghormati. Pasal itu ahli sufi awal dengan jelas menekankan bahawa syariah lah kerangka yang menyokong dan mengekalkan hubungan ini. Sehubung dengan ini mereka mengesa semua ahli sufi mempelajari ilmu yang menjadi asas syariah. Selain menekan bahawa seorang ahli sufi tidaklah jarang ketinggalan menunjukkan siapa tidak pedulikan syariah akan terlibat dalam kekeliruan dan pertentangan. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu contoh. Rasulullah bersepak kaki begini. Begini sembahyang kaki pecah-pecah. Apa boleh ditanya oleh Sayyidina Aisyah? Rupa kerana Allah dah mengampunkan dosa-dosa baginda. Baginda maksum. Apa baginda? Aku juga ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ini menjadi satu tauladan pada kita. Jangan ambil ringan ibadah. Terus kepada Bayu, berapa kita akan berjumpa lagi.